sikit. Jadi insya-Allah kita sama-sama berniat bila kita dapat ilmu ni, kita sama-sama beramal. Memang banyak zikir-zikir, amalan-amalan lain ni pun sekadar Syekh Zainul Asri ijazahkan untuk kita rasa nak menyusun zikir kita. Semua dah beramal dengan zikir ni. Okey, yang pertama dia kata istighfar 100 kali. Buat sekali pagi, buat sekali malam ni. Tak dapat 2 kali ustazah, dapat sekali sehari je nak ulang benda ni. Buatlah. Subhanallah. Kalau tak dapat 2 kali, pagi sekali tak dapat, malam sekali tak dapat, buatlah siang. Tak dapat siang, buatlah malam. Jadi, yang pertama istighfar 100 kali. Yang kedua, la ilaha illallah 100 kali. Selawat 100 kali. Banyak ke 100? Ya, 100 untuk syurga Allah. 100 untuk syurga dunia. Untuk bahagia dunia akhirat. Apa sangat 100 tu? Istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, selawat 100 kali. Yang keempat, surah Al-Fatihah 7 kali. Surah Al-Fatihah 7 kali. Saya ni memanjangkan amalan yang dijazahkan oleh Syekh Zainul ya. Bukan amalan saya ni. Maksud insya-Allah kita akan sama berniat untuk beramal lah. Yang kelima, ayat kursi 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Surah Al-Ikhlas 7 kali. Surah Al-Alaq 7 kali. Surah An-Nas 7 kali. Itu sahaja. 8 amalan zikir. Sekali set, 1 set pagi, 1 set malam. Saya ulang lagi sekali. Istighfar 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Selawat 100 kali. Surah Al-Fatihah 7 kali. Ayat kursi 7 kali. 3 kul tu. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing semua 7 kali. Kalau nak lebihkan surah Al-Ikhlas 10 kali, subhanallah, ada hadis Nabi kan. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali akan dibina untuknya istana di syurga. Subhanallah. Okey. Kalau kita tengok yang pertama, mudah-mudahan kita boleh buat terus selepas ni sebelum Jumaat. Dan rasakan kenikmatannya. InsyaAllah ambil masa sikit, cuba buat sekaligus ni. Kan, 100, yang lain tu 7. Antaranya, janji Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu berzikir, kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Perkara yang pertama, kita memiliki jiwa yang tenang. Bila jiwa kita tenang, masalah tu besar ke, kecil ke, berat ke, ringan, jadi sama. Jadi sama. Sebab masalah is masalah. Masalah adalah masalah. Ujian adalah ujian. Yang membezakan adalah tempat menakung ujian. Tempat menakung ujian di mana? Hati kita lah. Tapi bila hati kita tenang, hati kita sehat. Hati kita kuat. Hati kita dapat khasiat, dapat makanan. Jadi kita akan kuat untuk menerima ujian. Contohlah kalau badan kita lapar. Kalau lapar ni mudah marah tak? Kalau lapar ni memang jadi mudah marah sikit lah berbanding waktu kenyang. Kalau tengah lapar, cucu buat perangai, suami buat perangai, anak buat perangai, memang marah tu dah kenyang barulah. Napalah marah teruk sangat, panggil balik cucu tu, Wan minta maaf ya tadi tu Wan lapar. Jadi kau pun kamu pun Wan nampak macam makanan. Tu Wan nampak macam rasa tu. Okey. Tu lapar. Kalau sakit kepala ke, tengah sakit, demam ke, keadaan demam, orang tak boleh buat bising. Orang jalan kuat pun perlahan dah sikit jalan tu. Maksudnya bila badan sakit, emosi kita tak kuat, kita jadi mudah marah.
Kalau hati kita tak cukup makan, hati kita sakit, kita tak kuat untuk menerima ujian Allah. Ujian Allah tu Allah dah janji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku bebankan. Ini kata-kata Allah. Allah janji, Allah sebut. Allah declare pada kita, aku takkan bebankan kecuali yang kamu mampu. Mulut kita je cakap tak mampu, ya Allah aku dah tak mampu, berat sangat. Tapi Allah takkan zalimi kita, Allah beri misi yang kita mampu. Yang menyebabkan tak mampu bukan silapnya Allah bagi ujian yang berat pada kita, tapi kerana hati kita yang sakit, hati kita tak tenang, tak kuat. Jadi contohlah kan, kalau kita sakit apa, kalau kita sehat, emosi kita stabil kan, suami baru bagi gelang emas, contohlah kan, suami baru beli gelang omeh, gelang omeh seronok ni, cucu bersepah pun tak marah kan, pinggan suami tak basuh tak marah, seminggu tak marah suami. Sebab apa? Emosi cukup, seronok, gembira, seminggu lepas tu marah balik kan. Subhanallah. Jadi bila kita punya rohani kita kuat, datang ujian Allah tak mudah melatah, tak mudah marah, tak mudah nak bertempik, tak mudah ni. Memang rasa sedih tu ada, tapi boleh kontrol diri. Subhanallah. Jadi kita cuba buat satu set ni kan, keseluruhan. Sudah tentu yang pertama nikmatnya adalah akan datang ketenangan, akan gugur dosa, karat tu, masya-Allah. Jadi cuba kita tengok yang pertama disebutkan istighfar. Ini semua kita maklum pasal istighfar ni. Dah banyak dengan ceramah dah kelebihan istighfar ni. Ada satu kisah kan, zaman bukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali lah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ceritanya, ada satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ni dia pergi bermusafir dalam perjalanan yang jauh. Dan dalam perjalanan yang jauh ni, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tak tahu apakah tujuan dan ke manakah dia nak tuju sebenarnya. Tetapi dalam hatinya, maksudnya soalannya dia ada keperluan, dia perlu untuk bermusafir ke satu tempat. Bila dia pergi satu tempat, dalam musafir tu dia berhentilah di satu masjid. Dan masjid ni tak kenal siapa dia ni, sedangkan dia ulama yang tersohor. Dia adalah wali Allah, dia ahli sufi, maksudnya ulama yang besar. Memang namanya terkenal tapi orang tak tahu muka. Kalau sekarang memang senang, semua ada, Facebook ada ni, orang kenal, betul kan? Video live lah ada lah, apalah. Tapi zaman tu nama dia masyhur tapi orang tak kenal muka Imam Ahmad bin Hanbal ni. Kemudian diceritakan masjid ni, orang yang jaga masjid tak kenal, halau dia, tak bagi tidur dalam masjid. Kemudian dah halau, dia duduk kat koridor. Kat koridor pun tak bagi duduk. Sampailah dihalau keluar daripada masjid. Sebab dengan pakaian yang lusuh apa semua, mungkin orang jaga masjid ni ingat siapalah ni kan, orang ni nak kotorkan masjid ke apa. Tapi nak kata orang alim kan, orang soleh, tak adalah dia bagi tahu saya ni Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau orang kampung tu tahu, berebut tu nak menyantuni, nak memuliakan dia. Akhirnya depan masjid tu ada satu rumah kan. Ada satu rumah pembuat roti. Lalu orang ni pun nampak, orang ni kenal lah, dia kata datanglah, duduklah berteduh di rumahku. Pada Imam Ahmad bin Hanbal pun duk tengoklah amalan orang lelaki ni. Orang yang membuat roti ni, pembuat roti ni, mulut dia istighfar saja. Istighfar sambil uli sepanjang malam pun astagfirullah. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun tanya, kenapa kamu hanya beristighfar? Dia kata alhamdulillah, kan hadis Nabi SAW, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberi jalan keluar setiap kesulitan, diberi rizki yang tak disangka-sangka, diberi kegembiraan setiap duka cita. Dia kata alhamdulillah, segala hajatku sepanjang aku hidup Allah makbulkan semuanya. Segala kesukaran semuanya Allah mudahkan. Aku ada rizki yang banyak dan sebagainya. Cuma ada satu saja lagi doa yang permintaan hajatku yang belum dimakbulkan, iaitu aku teringin sangat nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya rasa memang kita dah selalu dengar cerita ni, tapi kita ulang balik nak bagi tahu hebatnya antara kelebihan istighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun, ya Allah, dengan terkejutnya, dengan memuji Allahnya, lalu dia pun mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan berkat istighfar kamu itulah Allah telah membawaku ke rumahmu.
Kita ni kalau nak jumpa orang soleh, kita pergilah cari nak pergi jumpa, betul kan? Tapi bila Allah datangkan ke depan tu, jumpa tengah-tengah jalan ke kat mana ke, Masya Allah, mungkin itu di antara fadilat ataupun yang kita boleh dapatkan daripada barakah istighfar kita. Mudah-mudahan, subhanallah. Apa-apalah, bukan jumpa orang je lah, apa-apa hajat.